Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif Fitri bin Muhammad Sawadi, bernombor metrik D17209672. InsyaAllah pada hari ini saya akan terangkan tentang topik, saya dan kumpulan saya akan terangkan tentang topik teori realiti. Sedikit sebanyak tentang latar belakang tokoh. Pada pertama kali saya akan terangkan tentang latar belakang tokoh. William Glasser adalah merupakan pengasas kepada teori ataupun terapi realiti. Yang mana beliau ni dilahirkan di Cleveland, Ohio, iaitu di California pada tahun 1925. Dan beliau merupakan anak yang ketiga dan yang bongsu dalam keluarganya. Bagi Glasser, zaman kanak-kanaknya merupakan zaman yang menggembirakan, dan semasa di sekolah beliau sangat berminat bermain muzik dan dalam bidang sukan. Tapi pada tahun 1944, ketika beliau berumur 19 tahun, Glasser telah mendapat ijazah pertamanya dalam bidang kejuruteraan kimia dari Case Institute of Technology. Dan kemudian 4 tahun kemudian beliau mendapat ijazah master dalam clinical psychology dari Case Western Reserve University. Kemudian kita tengok pada konsep-konsep utama terapi realiti. Konsep-konsep terapi realiti antaranya adalah terapi realiti menekankan bahawa tingkah laku yang tidak sioman adalah disebabkan pengabaian tanggungjawab. Ni makna kata tingkah laku seseorang ni berlaku ke atas dirinya adalah disebabkan pengabaian daripada tanggungjawab. Dan yang seterusnya, terapi realiti juga memberi penumpuan kepada tingkah laku dan bukannya perasaan. Jadi terapi realiti ni dia pandang pada tingkah laku seseorang itu, tapi bukannya perasaan dan sikap. Teori realiti dia hanya pandang kepada penumpuan kepada tingkah laku, tidak kepada perasaan dan sikap. Kemudian tumpuan kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku ke atas klien pada masa kini. Seterusnya, terapi realiti juga menekankan aspek-aspek positif seperti potensi individu, kejayaan, kelebihan dan kualiti positif yang ada pada individu tersebut. Konsep-konsep lain dalam terapi realiti ni adalah menggalakkan individu ataupun klien untuk menilai tingkah lakunya sama ada yang positif ataupun negatif. Jadi terapi realiti ni adalah untuk kita galakkan individu ataupun klien kita itu supaya ia dapat menilai tingkah laku dia sendiri sama ada tingkah laku tersebut positif ataupun tingkah laku tersebut negatif. Tetapi terapi realiti ini juga menitik beratkan tanggungjawab. Terapi realiti ini juga menitik beratkan tanggungjawab. Sebab apa? Sebab tadi kita kata bahawa terapi realiti ini tingkah laku yang tidak sioman ni adalah disebabkan pengabaian tanggungjawab. Sebab itulah terapi realiti ini juga menitik beratkan tanggungjawab dalam terapinya. Kemudian yang terakhir sekali adalah persetujuan di antara kaunselor dan klien perlu dipatuhi untuk bagi mencapai matlamat dan memenuhi keperluan individu tersebut. Persetujuan di antara klien dan kaunselor tu perlu ada. Perlu ada dan dipatuhi. Sebab apa? Sebab kita nak bagi capai matlamat untuk kita penuhi keperluan individu tersebut yang memerlukannya. InsyaAllah itu saja sedikit latar belakang dan konsep-konsep tentang terapi realiti. InsyaAllah tajuk seterusnya akan dibentangkan oleh ahli kumpulan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Wana Aisyah binti Muhammad Aznan D183109646. Saya akan menerangkan bahagian matlamat teori realiti. Okey, yang pertama, Samuel T.G. menjelaskan matlamat ini pada tahun 1993. Matlamat yang pertama membantu klien menjelaskan apa yang mereka mahu dalam kehidupan mereka. Poin yang kedua, membantu klien mengenal pasti
kekuatan dan kelemahan diri serta sokongan yang ada di sekelilingnya dan juga bentuk halangan-halangan yang wujud. Poin yang ketiga, membantu klien agar mantap dari psikologi dan lebih rasional dalam membuat tindakan dan pemikiran. Okey, seterusnya tokoh Muhammad Mansur Abdullah dan Siti Nur Dinar Muhammad Tamin menjelaskan matlamat teori realiti ini pada tahun 1993. Matlamat yang pertama, untuk mengurangkan tingkah laku ketewasan kendiri yang tidak bertanggungjawab dan memperkembangkan imej kendiri lebih positif. Poin yang kedua, membuat dan melaksanakan satu rancangan bagi membolehkan klien mengalami kejayaan tingkah laku bertanggungjawab dan mula memperolehi sedikit deria kesejahteraan kendiri. Poin yang ketiga, klien diharapkan dapat membuat kemajuan apabila tanggungjawab terhadap tingkah laku peribadinya dapat dilaksanakan dan apabila hajat itu dapat dipenuhi dengan tidak menyakiti diri sendiri dan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiyati binti Zamri. Nombor kad metik saya di 18310724. Pada hari ini saya akan sambung pembincangan tentang daripada kawan saya, iaitu tajuk teori realiti, iaitu proses kaunseling dalam terapi realiti. Okey, kita tengok slide. Okey, melalui terapi realiti, sebagai kaunselor boleh membantu klien menilai perjalanan hidupnya dengan memikirkan alternatif yang lebih sesuai untuk memenuhi keperluan diri serta melaksanakannya. Selain itu, Robin 1991 telah memperkenalkan tentang prosedur utama dalam terapi realiti, iaitu WDEP. WDEP iaitu maksud W whence, D doing and direction, E evaluation, P plan and action. Maksudnya whence tu meneroka kehendak, keperluan dan persepsi klien. Yang kedua, doing and direction, melihat tingkah laku dan arah tujuan tindakan. Yang ketiga, evaluation, menjalankan penilaian kendiri. Dan yang ketiga, plan and action, merancang dan melaksanakan plan tindakan. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang sedikit tentang whence, meneroka kehendak dan persepsi klien. Okey, seperti mana yang kita tahu tentang kaunselor realiti tahu bahawasanya when ialah meneroka kehendak persepsi klien, seperti tingkah laku, emosi dan perasaan dibawa pada masa ketika itulah. Lepas tu pada masa yang sama juga, dalam arti kata lain, when ni meneroka kehendak dan persepsi. Dalam kaunselor realiti ini boleh mengajukan soalan kepada klien, seperti apa yang anda inginkan, apa yang anda mahukan dalam kehidupan awak sekarang ni. Macam tu. Contoh, menurut Corey 2000 menyatakan bahawa kemahiran menyoal dalam realiti terapi melibatkan jenis soalan yang ditanya, cara yang ditanya, bila ia ditanya kepada klien. Pada masa yang sama juga, klien ini akan mengajak kaunselor untuk meroka kehendaknya, apa yang dimiliki dan apa yang dia tidak dimiliki. Seterusnya, persepsi klien. Persepsi klien tentang kehidupan yang diterokai untuk mengetahui
setakat mana kehendaknya yang telah dapat dipenuhi. Seterusnya, doing and direction, melihat tingkah laku dan arah tujuan tindakan. Setelah kaunselor menerangkan kehendak, keperluan, persepsi klien juga pada masa yang sama, kaunselor mestilah bertanya kepada klien setakat mana tingkah laku dia telah sumbangkan kepada apa yang mencapai matlamat yang diingin capaikan. Menurut pendekatan ini, masa kini lebih penting daripada masa yang lalu kerana teori realiti ini menentukan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai matlamat pada masa hadapan. Selain itu, kaunselor perlu meminta klien menjadi lebih bertanggungjawab ke atas tingkah laku, perasaan dan pemikirannya supaya klien dapat membuat keputusan yang lebih rasional, yang lebih baik. Seterusnya, evaluation, pendedahan kendiri. Pendedahan kendiri ni pada peringkat ini, kaunselor perlulah mengkonfrontasikan sebarang tingkah laku tidak produktif klien dan menyuruh klien menilai tingkah lakunya sendiri. Pada peringkat ini, kaunselor tidak perlu bertindak sebagai hakim untuk tingkah laku klien. Dalam pendedahan kendiri ini, kaunselor tidak perlu menjadi hakim kepada klien, tetapi kaunselor juga perlulah menggalakkan klien bertanya soalan seperti, adakah saya akan lakukan yang terbaik, adakah tindakan saya ni berkesan dengan cadangan yang diberikan, dan adakah tingkah laku ini sesuai untuk matlamat yang dia ingin campaikan. Kita tidak perlu menjadi hakim kepada tingkah laku klien. Seterusnya, plan and action, merancang, melaksanakan plan tindakan. Seterusnya, klien telah meroka kehendak, telah meroka keperluan, persepsi klien. Habis tu, melihat tingkah laku klien, tujuan tindakan yang dibincangkan oleh kaunselor itu juga dapat menjalankan pendedahan kendiri klien. Dan sekarang ini, plan and action adalah untuk merancang, melaksanakan tindakan yang dituju oleh klien supaya menentukan arah tindakan yang hendak dilakukan oleh klien. Menurut Oblin 1999 dan 1991 telah memperkenalkan akronim SAMIC bagi mewakili plan tindakan yang baik, mudah untuk difahami apabila melakukan plan yang telah ditetapkan ini. Pada plan tindakan ini juga sesuai untuk mencapai matlamat klien pada masa kini dan mudah untuk klien mencapai matlamat dengan baik, dengan yang lebih rasional. Seterusnya, simple, iaitu SIM, simple, attainable, measurable, immediate, control T. Maksudnya mudah untuk difahami oleh klien, simple, attainable di dalam keupayaan dan motivasi. Yang ketiga, measurable, adakah perubahan boleh dilihat dan ditolong. Dan yang ketiga, immediate motivation, apa yang boleh dibuat hari ini. Maksudnya, kontrol, bolehkah anda melakukan sendiri atau anda bergantung kepada orang lain. Itu maksudnya. Okey, yang seterusnya iaitu tentang teknik-teknik terapi realiti. Apa yang ada dalam teknik terapi realiti, iaitu membina suasana yang sesuai, gunakan kemahiran melayan, elakkan menilai, merancang dan membentuk kontrak, lakukan sesuatu di luar jangkaan, gunakan humor dan kongsikan diri anda, pendedahan kendiri,
Kenal pasti metaflora. Ulangi soalan dengan cara yang berbeza. Mewujudkan suasana suspend dan menyeronokkan. Dan benarkan kesenyapan, dan akhir sekali merumus dan memfokus. Okey, saya akan terangkan serba sedikit tentang membina suasana yang sesuai. Membina suasana yang sesuai boleh dikatakan tentang kaunselor perlulah memahami dan menyediakan suasana yang tempat yang selesa untuk klien, tempat yang mudah klien untuk berkongsi masalah yang dialami kepada kaunselor. Lepas tu gunakan kemahiran melayan. Gunakan kemahiran melayan ni maksudnya AV 1980 melihat kemahiran melayan dengan sesuatu yang amat penting dalam terapi realiti. Bahasa badan seperti pandangan mata, mimik muka, postur badan dan nada suara yang sesuai mencerminkan keikhlasan kaunselor untuk membantu klien. Yang ketiga, elakkan menilai. Sebab apa? Kaunselor ni kita tak boleh menilai. Kita kena terima klien kita dengan seadanya. Elakkan menilai. Saya bagi sedikit ayat dia, iaitu elakkan menilai, memandangkan tingkah laku seseorang menggambarkan usahanya untuk memenuhi keperluannya pada masa tersebut. Maka kaunselor tidak boleh membuat penilaian ke atas diri klien. Kaunselor tidak boleh melabelkan tindakan klien sebagai betul atau salah, kerana ini akan membuatkan perasaan klien itu rasa tidak dihargai. Lepas tu kita pula sebagai kaunselor ni pandai-pandai nak menghakim, nak hukum, nak cakap macam tu dekat klien. Sebagai kaunselor kita mestilah kena pandai untuk mengawal tingkah laku klien. Dia tidak boleh tidak boleh menilai tingkah laku klien, tetapi kita kena menerima tingkah laku klien dan memberi alternatif yang baik kepada klien. Seterusnya, merancang dan membentuk kontrak. Kaunselor perlu merancang dan menetapkan batas sesi seperti jumlah sesi, kos yang terlibat jika ada bertanggungjawab kaunselor dan klien, matlamat jangka pendek dan jangka panjang, serta perancangan spesifik untuk mencapai matlamat tersebut. Proses ini merupakan struktur dan rasional untuk membantu klien mencapai identiti kejayaan dan pembentukan kontrak bertulis yang spesifik akan membantu menetapkan matlamat diri klien. Okey, dekat sini merancang dan membentuk kontrak ini lebih kepada proses yang berstruktur dan rasional untuk membantu klien mencapai identiti kejayaan. Seterusnya, lakukan sesuatu di luar jangkaan. Sebagai kaunselor ni, kita mestilah melakukan sesuatu luar kotak daripada fikiran klien. Kita mesti lakukan aktiviti yang tak pernah klien lakukan sebelum ni. Menurut Ublin 1984 dengan 1988 menyatakan dan mencadangkan beberapa cara untuk melakukan sesuatu dengan cara yang berbeza, seperti merangka semula persepsi klien, mendefinisikan semula sesuatu peristiwa atau melabelkan semula emosi klien. Maksudnya melakukan suatu persepsi klien, melakukan benda yang klien tidak pernah lakukan. Itulah kaunselor pernah sebab itu kaunselor mestilah pandai memberi idea yang luar jangkaan, idea yang banyak. Okey, seterusnya gunakan humor. Humor ni gelakkan ketawa bukan ketawa sangat, maksudnya macam ketawa dia macam bagi
lawak sedikit dalam sesi itu. Sebagai contoh, kaunselor realiti mestilah boleh menggunakan lawak jenaka untuk meningkatkan kualiti kaunseling terapi realiti. Pada masa yang sama juga, hormon boleh dikatakan menghasilkan faktor pemulihan yang diperlukan bagi meningkatkan kesihatan mental klien. Hal ini kerana boleh membuat klien itu ketawa itu membantu seorang menangani masalah berkaitan dengan kebimbangan, kemurungan dan kehilangan. Seterusnya, kongsikan diri anda, pendedahan kendiri. Pendedahan kendiri ini sebagai kaunselor, kita tak semua untuk kita sebagai seorang kaunselor, kita tak boleh nak pendedahan kendiri yang terbuka dan banyak sangat kepada klien. Mungkin nanti klien ingat, dia ni pun sama macam aku, lepas tu ada pula hati nak bantu aku pula nak buat benda ni, sesi ni. Macam tak kena. Pendedahan kendiri ni macam sedikit sahaja untuk bagi klien itu percaya kepada kita. Dalam teknik ini, menggalakkan penyertaan klien dalam sesi ialah melakukan pendedahan kendiri kaunselor kepada klien. Mestilah dilakukan secara terpilih pada masa yang sesuai agar tidak terganggu hubungan terapeutik yang terbentuk. Seterusnya, kena pasti metaflora. Metaflora ini bermaksud peribahasa, simpulan bahasa yang mungkin kita tak faham. Mungkin kita boleh bagi tahu kat klien itu, bolehkah awak terangkan sedikit tentang apa yang awak maksudkan. Contoh, metaflora ini terbentuk perumpamaan, simpulan bahasa dan kata-kata hiasan yang menyamakan diri klien atau masalahnya dengan sesuatu. Maksudnya kita minta klien untuk menceritakan, kita minta klien ungkapkan apa yang simpulan bahasa yang diberikan kepada kita supaya kita tahu apa yang dilalui, masalah yang dilalui. Okey, seterusnya, ulangi soalan dengan cara yang berbeza. Ini ulangi soalan yang cara berbeza ini, kaunselor realiti perlu bertanya soalan-soalan yang sama kepada klien berulang kali dengan cara yang berbeza. Mengkonfrontasikan ini akan menimbulkan tema tertentu dalam usaha penerokaan kaunselor. Seterusnya, mewujudkan suasana suspens dan menyeronokkan. Salah satu elemen penting dalam realiti ialah suspens yang menimbulkan keseronokan bagi klien. Kaunselor perlu berlatih untuk menimbulkan semangat klien untuk meneruskan sesi dengan melihat kejayaan yang boleh dicapainya melalui sesi tersebut. Dekat sini, mewujudkan suasana suspens dan menyeronokkan, membuatkan diri klien, kita bagi suspens dan menyeronokkan, bagi kata-kata semangat, macam tu. Maksudnya macam kata-kata semangat, wah baguslah, awak dah buat yang terbaik, saya tengok awak, tingkah laku awak dah berubah ke arah kebaikan dan lakukan yang terbaik untuk diri awak dengan orang sekeliling awak. Itu akan membuatkan diri klien lebih semangat dan meningkatkan lagi potensi yang dia ada dalam diri dia sendiri. Okey, membenarkan kesenyapan ini mestilah benar bagi klien ini fikir sama ada betul tak dibuat dengan cadangan yang diberikan. Bagi betul lah kesenyapan tu, maksudnya jangan kena dekat macam, maksudnya dekat sini membenarkan kesenyapan pada tepat pada waktunya, membenarkan klien untuk muhasabah dan menilai diri sendiri, kehendaknya serta memikul tanggungjawab yang ditentukan pada diri dia sendiri. Lepas tu, last sekali, merumus dan memfokus tentang apa yang berlaku sepanjang prosedur WDEP yang saya terangkan tadi. When doing evaluation, plan and action. Okay. Untuk faham apa yang dia alami. Untuk itu, kaunselor perlu dengar dengan teliti dengan maklumat yang klien bawakan. Okay, seterusnya, pandangan kaunselor seperti biasa,
peranan kaunselor, iaitu dalam teori realiti ini memberi alternatif kepada klien mengenai tingkah laku yang bersesuaian tentang diri dia sendiri. Lepas tu memilih jalan penyelesaian. Kaunselor perlu mengalahkan klien memilih jalan penyelesaian berkenaan tentang dirinya apabila membuat keputusan yang sepatutnya dengan seiring dengan tingkah laku yang bersesuaian tu. Peranan kaunselor juga memberi tanggungjawab kepada klien untuk maksudnya kaunselor mestilah elak daripada tanggungjawab dan berikan tanggungjawab itu kepada klien untuk klien memikul tanggungjawab dan apa yang dilakukan. Kaunselor juga peranan memberi idea-idea yang luar jangkaan supaya klien dapat mengubah tingkah laku dari semasa ke semasa. Dan akhir sekali, peranan klien, iaitu peranan klien mestilah menumpukan perhatian pada topik yang hendak dibincangkan supaya klien dapat celiakan dengan sepenuhnya. Pada masa yang sama juga, klien mestilah menjalankan sesi. Peranan klien juga penting untuk dalam sesi dijalankan kerana klien mestilah peka apa yang dilakukan seperti tingkah laku yang seiring dengan keadaan yang dihendak ubah. Lepas tu klien juga memain peranan yang penting untuk membantu tingkah laku yang bersesuaian dengan keadaan yang ingin diubah dalam diri klien. Dan poin yang terakhir sekali, klien mestilah merancang strategi bersama kaunselor untuk mendapat alternatif dan idea yang luar jangkaan supaya mendapat celik akal serta tingkah laku yang baik. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zahila binti Hasan. Nombor matrik saya di 18310-952. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang aplikasi teori realiti dalam kaunseling. Okey, sebelum itu kita masukkan penerangan dia terlebih dahulu. Okey, teori realiti ini adalah sangat mudah dan boleh diaplikasikan dalam banyak bentuk perkhidmatan kaunseling. Contohnya, kaunseling individu dan kelompok, kaunseling kanak-kanak, kaunseling remaja, dewasa, ibu bapa, keluarga, perkahwinan, kaunseling krisis, pemulihan, pencegahan, kerjaya dan sebagainya. Okay, kita masukkan dengan poin pertama. Kaunseling terapi ini dapat diaplikasikan di sekolah-sekolah. Contohnya, menurut Krisis ni, terapi ini telah berjaya diaplikasikan di sekolah budak nakal dalam bentuk proses pemulihan. Oleh itu, ianya hanya sesuai dipraktikkan ke dalam perkhidmatan kaunseling pemulihan. Okey, dia termasuk dalam kaunseling pemulihan. Poin kedua pula, dilakukan dalam jangka masa yang pendek. Okey, yang ni pula sesuai dalam proses kaunseling kerjaya. Dari penerangannya, terapi ini sangat sesuai diaplikasikan, memandangkan bahawa ianya berfokus kepada minat, bakat atau potensi dan kelayakan itu sendiri. Okey, tambah pula ianya dilakukan dalam jangka masa yang pendek, iaitu memfokuskan kepada permasalahan kesedaran tingkah laku dan tidak memberi peluang untuk klien menghuraikan peristiwa masa lalu. Poin yang terakhir, teori ini juga dapat merawat pelajar-pelajar yang mempunyai masalah moral dan melanggar peraturan atau undang-undang, mengalami masalah kemurungan dan rendah diri. Okey, yang awalnya dia dalam proses pemulihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidin Jara binti Mawardi, nombor matrik di 18310-842. Hari ini saya akan membentangkan tentang sumbangan dan limitasi terapi realiti. Okey, terdapat beberapa sumbangan terapi realiti. Okey, antaranya ialah jangka masa proses terapi. Okey, terapi realiti ni dia berfokus kepada jangka masa pendek dan menangani masalah tingkah laku secara sedar. Okey, pendekatan terapi ini boleh diaplikasi bagi kebanyakan populasi yang berbeza seperti salah laku, penyalahgunaan dadah, kecelaruan personaliti dan tingkah laku antisosial.
Proses terapi realiti ni dia boleh diaplikasikan dalam sesi kaunseling individu bersama kanak-kanak, dewasa, remaja dan golongan berumur, ataupun dalam sesi kaunseling kelompok, kaunseling perkahwinan dan kaunseling keluarga. Malah terapi ni boleh diaplikasi dan membantu dalam apa-apa saja setting, seperti di hospital, klinik kesihatan mental, sekolah, pusat tahanan ataupun penjara, perkahwinan dan kaunseling keluarga. Malah terapi ni boleh diaplikasi dan membantu dalam apa-apa saja setting, seperti di hospital, klinik kesihatan mental, sekolah, pusat tahanan ataupun penjara, pusat pemulihan dan pusat krisis. Terapi realiti ni dia sungguh konkret tau. Dia memberikan satu struktur di mana kedua klien dan kaunselor ni boleh ukur tahap dan bentuk perubahan, terutamanya apabila kontraktor berfokus matlamat telah dibentuk. Sekiranya kita dapati klien ni dia mengubah tingkah laku dalam satu aspek tertentu je, kaunselor dia boleh beri perhatian terhadap tingkah laku yang masih belum berkembang dan perlu diubah. Kaunselor terapi realiti ni dia membantu klien dalam proses penilaian kendiri dan membantu klien mengukur dari aspek tingkah laku, pemikiran dan perasaan. Apabila klien ni dia dah sedar bahawa tingkah laku semasa dia tu membawa kesusahan terhadap diri dia sendiri, keinginan untuk membentuk tingkah laku diingini akan membawa kepada pembentukan sikap yang bertanggungjawab untuk memperbaiki tingkah laku yang telah membawa masalah kepada dirinya sendiri. Pendekatan terapi realiti ini berfokus kepada tanggungjawab dan kebebasan dalam kalangan individu tanpa kita mengkritik, tanpa kita menyalahkan klien ataupun percubaan untuk membentuk semula personaliti klien secara menyeluruh. Manusia ni dia tak dilihat sebagai mangsa kemurungan ataupun dalam keadaan tak berupaya untuk bertindak. Malah mereka ni dilihat sebagai golongan yang memilih sendiri untuk berada di dalam keadaan yang sedemikian. Manusia adalah bertanggungjawab ke atas diri mereka sendiri terhadap apa yang mereka lakukan ataupun kedudukan mereka sendiri. Terdapat manusia yang tak diajar untuk bertanggungjawab terhadap tingkah laku mereka ataupun mengambil tanggungjawab berkenaan. Untuk bertindak secara bertanggungjawab bermaksud memenuhi keperluan diri tanpa menyebabkan kesusahan pihak yang lain semata-mata untuk memenuhi keperluan diri tersebut.